Tak seronok sebab susah nak faham apa yang cikgu ajar. Lepas tu, saya tak boleh fokus belajar sebab adik-adik bising. Kadang-kadang internet saya slow dan terlepas apa yang cikgu cakap. Saya rasa kurang seronok sebab tak ada kawan-kawan dan cikgu. Setiap hari Jumaat, bapa saya akan mengambil kerja sekolah saya di sekolah dan saya akan membuatnya di rumah. Best tak? Boleh. Kerja siap je, tak payah saya cari baju sekolah. Lepas tu duduk rumah boleh makan, buat kerja kat rumah je. Saya tak ada kemudahan seperti laptop. Lepas tu saya guna telefon je. Tu pun line slow. Kalau cikgu bagi tugasan, saya tak boleh nak buat sebab tak ada bincang dengan kawan-kawan, tak boleh jumpa cikgu. Dah banyak kerja yang saya kena tertangguhkan. Tak best lah sebab kalau kita kelas online, dah lah subjek baru. Lepas tu, kita kelas online bukannya faham sangat pun tentang subjek baru. Lagipun, kalau kita sekolah, kita tak faham, kita boleh tanya. Ni kalau kita kelas online, kita kena WhatsApp cikgu, tunggu cikgu jawab. Kan dah lama kena tunggu. Alah lah, kesian. Kita tengok itulah antara luahan adik-adik kita berkenaan dengan pembelajaran ataupun kelas dalam talian. Dan anda bersama dengan Haiza dan juga Muaz tentunya di Breakfast at 9 PM di NTV 7. Okey, kita semua sedia maklum bahawa minggu lepas dan juga minggu ini bermulalah sesi pembelajaran di luar kebiasaan adik-adik kita. Jadi apa yang saya pegang ini adalah tablet ataupun gadget yang merupakan antara salah satu medium yang paling penting pada masa sekarang yang dicari oleh anak-anak kita dan juga ibu bapa kita. Ni anak punya ke sendiri punya? Yang ni Haiza punya. Kejap. Tapi apa-apa pun sekarang ni Haiza, kalau kita lihat yang paling terbaik adalah untuk anak-anak kita dapat belajar dengan selesa. Cuma dalam permasalahan yang berlaku minggu lepas contohnya, apa yang kami bawakan di Cool FM ini, bagaimana kepayahan adik-adik kita nak belajar. Kita dengar keluhan dia tadi, kawan-kawan tak ada, boring. Internet tak laju. Lepas tu adik kacau pula masa nak belajar. Tapi tu kita dengar yang tak syok. Yang kita dengar yang syok, sambil belajar boleh minum, boleh makan. Macam anak aku je Mas. Okey, ada macam-macam gelagat lah budak-budak sebenarnya kan. Itulah dia. Saya rasa ini satu proses yang perlu diorang lalui kerana makin lama kita nak makin ke depan ni kan. Kita tak mau tertinggal ke belakang kan. Betul. Okey, jadi untuk anda, jom kita dengarkan ini antara topik perbincangan kami yang kami bawakan pada minggu lepas di Cool FM. Okey, kita sedia maklum keadaan ibu bapa di bandar, mereka adalah ibu bapa yang bijak. Mereka tahu pun penggunaan dunia IT dan mereka pun sekarang work from home dengan menggunakan IT. Cuba bayangkan ada ibu bapa di luar bandar, di kawasan-kawasan pedalaman, dan apa yang mereka harapkan ialah mereka nak berikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Penggunaan IT, teknologi memang tak tahu apa-apa. Apa nasib mereka? Rata-rata semalam komen katanya mic tu tak bunyi, lepas tu susahnya nak belajar bila ramai. Ini belum penuh satu kelas masuk dalam online tu. Baru setengah pun dah jadi macam ni. Kalau penuh, apa jadi untuk kelas online tu? Ya, itu dia. Antara Cool Talk yang kami bincangkan bersama dengan pendengar-pendengar Cool FM di sebelah pagi ya. Anda boleh dengarkan setiap hari Isnin hingga Jumaat. Cool FM, pilihan pertama untuk isu semasa. Okey, dan saya beritahu juga kami sekarang ni live di Facebook Cool FM. Anda boleh mengatakan komen-komen kat sana. Pendapat anda mengenai pembelajaran PDPR ini bagaimana agaknya setelah hampir seminggu lebih ni. Apa kekurangan yang anda nampak? Apa agaknya kelebihan yang anda rasa? Dan bagaimana penambahbaikan ini untuk keluarga sendiri demi anak-anak mereka? Alright, PDPR, pengajaran dan juga pembelajaran di rumah ya. Maksudnya kita kena tengok daripada segi student pun ya, daripada sudut guru pun ya juga. Sebab guru pun mengalami masalah yang sama juga Muaz. Ada yang internet pun problem. Betul. Tapi mereka tetap memberikan terbaiklah untuk anak-anak murid semuanya lah ya. Okey, cuma kita tengok baru-baru ini viral beberapa kisah bagaimana adik-adik kita yang nak belajar. Salah satu perkara yang dihadapi adalah banjir. Dan yang kedua, capaian internet tak dapat sampai ada yang belajar di atas perahu ya, demi nak dapat internet tu. Tapi apa-apa pun, hebat ibu bapa kita dan juga adik-adik kita. Semangat untuk mereka belajar tu sangat kental, sangat kuat. Dan oleh kerana itu, kita bersama dengan tetamu yang nak bercerita bagaimana keadaannya apabila anak 3 orang sekolah kat rumah ni. So susah nak handle macam mana internet, gadget cukup ke tidak kan? Betul. Dan sekarang ni bersama dengan kami tetamu, kita ada 2 orang tetamu, iaitu bersama dengan Cik Muhammad Faizal bin Muhammad Abdul Sattar dari Pulau Pinang ya. Dan juga kita ada Muhammad Rizman Azhari,
perunding IT. Ni antara dua orang yang boleh kita tanyakanlah tentang PDPR ini ya. Okey, Cik Faizal, Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Ya. Cik Mas dengan Cik Haizal sihat? Sihat Alhamdulillah. Orang Penang 90.2 FM. Okey. Baik, ni difahamkan kalau kita tengok pada keluarganya ada 3 orang anak yang sedang bersekolah sekali ni dan tinggal di Georgetown, Pulau Pinang. Jadi bagaimana agaknya pada minggu yang pertama dan kita dah masuk minggu yang baru ni pembelajaran anak-anak tu semua berjalan dengan lancar ke sebenarnya ataupun banyak masalah Muaz? Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kepada pihak NTV7, Cik Haizal dan Cik Muaz kerana memilih kami lah untuk rancangan breakfast 9 PM. Okey, Alhamdulillah dah masuk 4 hari dah. Termasuk hari ni, hari keempat anak-anak belajar study online. Nak kata susah sikit kerana kekurangan gadget. Bagi yang macam Faizal ni, kekurangan gadget. Anak 3 orang, handphone ada 2. So terpaksa berebut. Kadang terpaksa bagi mak punya kat anak yang sulung ke anak yang ketiga, okey tolong share. Tapi kalau katakan masa tu clash, problem sikit. Kalau masa tu okey, so kita share lah. Bagi kadang ada yang mula 8, ada yang mula pukul 9. So alhamdulillah lah, ikut gila-gila juga. Belajar gadget ni, pakai guna handphone ni, risiko dia kurang sikit. Orang kata kalau guna laptop, alhamdulillah lah. Tapi pasal tak cukup bajet lah. Sekarang ni pun laptop pun agak mahal. So anak sekarang ni dia guna gadget pun orang kata berebut jugalah. Nak tengok satu lagi kadang dia tengok susah juga. Dia nak zoom. Dengan sekarang ni pula dengan buku teks kena scroll up, scroll zoom pula. Yang tu yang masalah yang utama yang sekarang dah hadapi ni lah. Yang sulung tingkatan 5, yang kedua tingkatan 1, yang last darjah 4. Wah, tu dia. Nampak perbezaannya kan kalau kita lihat tadi anak-anak Cik Faizal sendiri pakai telefon. Yelah kita tahu Muaz nak tengok telefon ni lah halus je, kecil je. Betul. Tadi Cik Faizal kata kalau pakai laptop tu besarlah sikit. Tapi lah kita faham dengan keadaan ataupun tak semua orang mampu untuk memiliki laptop kan. Betul. Dan seterusnya kita bersama dengan Cik Muhammad Rizman juga yang bersama dengan kita. Dia ni perunding IT, kalau tengok gambar dia terang, cerah macam air. Kita tahulah orang IT Orang kan. IT. Jadi Cik Rizman, mungkin kalau kita tengok antara salah satu isu adalah mengenai pencapaian internet. Jadi sebenarnya kalau kita tengok internet ini ialah saban tahun masih lagi ada kawasan yang belum dapat pencapaian internet dengan baik. Walaupun tulis kat situ 4G, tapi masih lagi slow. Mungkin kita boleh kongsikan apa sebab-sebabnya? Okey, bila kita bercakap mengenai capaian internet ni sebenarnya kita nak dapat 100% dalam Malaysia memang susah lah. Kita pergi kepada badan negara sekalipun, memang kalau nak dapat 100% sangat susah. Tetapi kadang-kadang kita boleh dapat dari segi workaround solution, macam mana kita nak buat. Ada orang cakap dekat saya, duduk sebelah KLCC pun belum tentu dapat 4G lagi. Betul. Okey, tapi itulah hakikat dia. Yang mana sebenarnya kalau kita bercakap berkenaan dengan capaian internet ni, kita faham luar bandar akan ambil masa yang mungkin agak panjang untuk 4G, kaedah 4G, network 4G ni sampai ke luar bandar. Dan kalau kita nak tengok kenapa sebab tu sebenarnya dari segi kos nak bawa masuk internet ke luar bandar akan ambil kos yang tinggi. Tetapi kadang-kadang kita ada pelbagai alternatif yang mana kalau kawasan tak dapat 3G, kita kena faham device kita macam mana. Setengah-setengah orang dia pakai device yang 4G, macam contoh ini device yang 4G. Tetapi bila kita masuk ke kawasan yang hanya capai internet dia 3G, setting kita kena tukar pergi ke 3G, baru kita akan dapat internet yang optimum. Oh, okey. Jadi bila kita masih dalam capaian internet 4G, katalah ini 4G, dan mode setting kita masih 4G, apa yang jadi, internet memang akan susah dapat sebab 3G tu akan cuba dapatkan 4G punya internet connection. Itu yang jadi problem, itu yang kadang-kadang internet slow, internet tak dapat whatsoever. Okey, jadi kalau kita lihat yang 3G ni masih lagi ada coveragenya. Cuma bila kita dah beralih ke 4G, dah beralih ke 5G kan. Sebab saya ada baca juga satu artikel katanya 3G tu nak ditamatkan peranti ni macam mana. Lebih kurang begitulah. Dan memang nak bergerak ke 4G dan 5G. Jadi kita risau juga kalau yang berada di luar ataupun di kawasan pedalaman ni tertinggal ya, Cik Rizman. Betul, kalau kita nak cakap pasal penamatan ni,
mungkin bukan sekarang lah, sebab apa, kalau kita tengok 5G pun masih dalam testing, and saya percaya kalau dalam tempoh 2 tahun 3 tahun ni 3G masih berjalan seperti biasa. Because of kita kena faham banyak juga device-device yang tablet-tablet yang agak murah dekat luar yang mana dia masih menggunakan maksimum perangkaian dia adalah 3G. Kalau masuk SIM card 4G memang tak dapat internet. So dia masih menggunakan 3G punya base. So kalau kita nak upgrade sepenuhnya pergi ke 4G, mungkin akan ambil masa yang panjang. But not now lah, untuk masa sekarang. Okey. Jadi pelbagai persoalan lagi yang akan kami ajukan sebentar saja lagi, dan saya tengok pun Cik Faizal tadi bila tengok 3G kena tukar dah. Baru tahu. Ini bagus juga, kita nak tahu juga bagaimana situasi kat rumah ni. Betul. Bila ada kata kelas sama, adakah ada perbalahan ataupun terpaksa skip kelas kan? Muaz, kalau ada anak yang setahun satu, aduh lagi pening. Okey. Tapi tak apa, untuk anda boleh terus nak hantarkan WhatsApp juga di Kool FM, boleh 0172765656, dan boleh juga hantarkan komen anda di Facebook Live Kool FM. Okey? Alright, kembali selepas ini dalam Breakfast at 9 PM di NTV 7. Bersama dengan Haiza dan juga Muaz, nak sebut AG pula, tak ada AG. Okey, bersama dengan kami Breakfast at 9 PM tentunya di NTV 7. Kami bawakan kepada anda ini perbincangan yang daripada radio ke TV kami bawakan ya, kelas dalam talian. Ada pelbagai isu yang dibangkitkan dekat Twitter, dekat Facebook dan sebagainya. Susah nak dapat rangkaian. Macam-macam lah. Betul. Dan satu lagi, sekarang ni kita amat risau apabila telah terdapat banyak sangat orang yang menjual gadget, tapi kita tak tahu dia punya spek macam mana. Takut kita ni dah lah tak ada duit. Kita memang nak cari gadget untuk anak kita, tapi tiba-tiba kita ditipu oleh second hand ke, spek tak sama ke apa kan. Tapi ni baik punya, saya boleh tolak kat awak second hand, awak nak ambil? Saya tengok macam mana saya punya bajet. Jadi kita masih lagi bersama dengan tetamu kita. Kita ada Cik Faizal yang berada di Pulau Pinang, dan juga Cik Muhammad Rizwan yang merupakan perunding IT. Tadi kita nak tanya dengan Cik Faizal juga, sebab kita semua sedia maklum bahawa kalau tengok tadi pembelajaran tu menggunakan telefon. Sekarang ni ada orang kata kenapa tak beli gadget, kenapa tak dapatkan laptop? Apa agaknya kekangan yang mungkin nak dikongsikan? Okey, sekarang bermandang ni kan PKP, nak kata gaji yang dimasukkan pun tak se-expenses yang sekarang ni, perbelanjaan agak padat, agak ketat. Faizal dah cuba cari dah dekat kedai-kedai gadget untuk membeli laptop, tapi harga dia semakin mahal. Mungkin penjual-penjual sekarang ni dia ambil peluang kerana ramai ibu bapa yang tengah mencari laptop. Mana kata laptop banding dengan handphone, laptop agak secure sikit kerana kurang mungkin kata secure sikit daripada mungkin mata tu taklah rosak sangat. Kalau guna handphone ni dia tengok satu tempat dengan tulisan yang kecil,
Mungkin salah satu faktor kalau guna laptop ni mungkin dia orang kata apa, dia punya rangkaian dia luas dengan faedah dia terlalu banyak. Mungkin orang ambil kesempatan tu, harga dia pun terlampau melonjak. Ada yang 2,800, 3,000, yang paling minimum 2,500. Yang itulah yang masalah yang yang Faizal hadapi sekarang ni. Kalau katakan beli laptop satu, anak 3. Mungkin yang tu pun terpaksa dibahagi-bahagikan juga. So mungkin untuk sementara waktu ni mungkin Faizal terpaksa beli gadget lagi satu sebagai penambahan untuk menampung anak yang 3 orang ni lah. Jadi bila kita lihat dalam keadaan sekarang Cik Rizman, orang yang memang pakai IT, bila peniaga ni mengambil kesempatan, sebenarnya kita nak tanya juga memori dekat dalam sesuatu telefon tu. Sebab sekarang ni kalau kita nak muat turun, ada Google Classroom, ada pelbagai sebenarnya nak dimasukkan dekat dalam telefon. Jadi mungkin boleh diberitahu kepada ibu bapa juga berkenaan dengan berapa memori yang sepatutnya yang kita kena beli. Okey. Memori, kalau kita bercakap pasal memori, kita tak perlu tinggi sangat sampai 512 gig pun tak perlu sangat pun sebenarnya. Dia cukup 128 sebenarnya dah cukup bagus dah. Because of memori ni, kita kena compare balik dengan kita panggil sebagai RAM. RAM ni performance. Okay? RAM ni adalah performance. Sometimes kita pakai RAM 4 gig. Tetapi memori kita tibai sampai 512 gig. So apa yang jadi, performance tu ibarat macam mana saya nak kata, bawa kereta luxurious car tetapi letak enjin kancil. Bawa Mercedes letak enjin kancil dalam tu. Dia jadi berat. So sebab tu yang terbaik adalah sekitar 128 gig tu dah cukup baik untuk dari segi download or whatsoever. Kecuali kalau kita tengok untuk satu telefon 128 gig, memori yang boleh simpan kalau gambar sekitar 350,000 gambar. Sebab apa, kebanyakan kita sebenarnya bukan kita simpan dalam telefon. Yang kita simpan adalah melalui email kita. Bila macam assignment yang dihantar tu, kita simpan melalui email. So sebenarnya 128 gig tu adalah mencukupi, dan saya prefer untuk gunakan Android sebab Android ni kadang-kadang dia datang dengan external memory card. Bila ada external memory card tu, kita pakai 128, kita masukkan external memory card lebih murah daripada kita beli yang built-in yang dalam telefon ataupun direct daripada komputer whatsoever. Saya setuju dengan Cik Rizman, pengguna Android. Kerana banyak benda boleh masuk sesuai untuk budak-budak nak belajar kat sekolah. Ya? Kita tak nak canggih-canggih. Banyak benda free. Sekarang PKP kita nak cari yang free je. Benda kita kena bijak. Sekarang ni kena bijak bukan pada jenama tapi pada performance-nya. Dan tadi Cik Faizal kita ada bagi tahu, ada dengar keluhan daripada rakan-rakan ialah yang sama-sama ni. Apa agaknya situasi-situasi lain yang kami pun tak terfikir, yang Cik Faizal sendiri dengar keluhan daripada rakan-rakan ni? Okey, yang kawan saya kerja ada yang mengeluh anak 5 orang, 6 orang tapi gadget 2 gadget. Dalam banding 6 orang nak berebut lawan dengan 2 tu, kadang dah aku orang kata perang kedua, perang ketiga nak berebut. Saya nak. Kalau tak ada cikgu marah. Saya nak. Situasi itulah yang banyak yang berlaku di kalangan kawan-kawan yang lebih ramai. Ada yang anak 1 tapi gadget 1, okey. Kalau anak yang 3, kalau gadget 1 memang sukar. Memang situasi dia memang ibu atau ayah yang perlu handle situasi, nak pandai nak bagi kat anak yang mana nombor 1 dulu nak bagi. Kadang ada yang cikgu juga ada yang faham. Nak kata baguslah juga, macam saya dah tengok kadang dia tengok cikgu-cikgu yang pandai handle. Dia kata okey, tak apa, bagi dekat abang dulu, tak apa cikgu tunggu. Yang tu memang kita respect lah cikgu-cikgu. Betul. Jadi kalau kita lihat memang itulah permasalahan dia, apa yang diberitahu macam Cik Faizal sendiri dan mungkin Cik Rizman mungkin sebagai pakar IT ada pesanan untuk ibu bapa yang nak memberikan gadget kepada anak-anak ni khususnya untuk belajar. Jangan kena tipu tu macam Cik Faizal kata harga dah naik ni macam mana ni? Kelas dalam talian Sebenarnya kita ada option macam laptop, kita ada option untuk refurbish laptop. Refurbished laptop yang ada jenama sekitar RM300 ke RM400. Ada yang RM250 pun ada dah. Boleh percaya sangat. Ya. Boleh percaya. Refurbished laptop. Okey. So refurbished laptop ni adalah laptop second hand tetapi part-parts dalam yang dah ditukar, yang mana rosak ditukar kepada third party.
sebenarnya masih okey untuk kita pakai. Macam tablet sekalipun, tablet sekarang ni kalau kita tengok Shopee, saya pun try gunakan Shopee untuk beli. So kebanyakan macam Lenovo or whatsoever, harga masih boleh dapat sekitar RM300-400 yang mana sangat okey untuk kita buat nak buat live ke, nak buat nak buat streaming ke apa semua, dah sangat okey. Cuma ada orang komplain kata, alah Cik Rizman, ni barang China, memanglah murah. Bagi saya, kalau nak kira barang China, cuba kita pegang telefon kita, ada tak part barang China? Tak semua benda tu yang teruk. Kita pakai iPhone pun ada barang China juga. Tetapi sebagai saya yang pernah menggunakan tablet, Telcast nama dia, lebih kurang harga sekitar RM350. Performance sangat bagus, jatuh 3-4 kali, dia masih boleh berdiri tegak lagi. So bagi saya itu salah satu option yang kita boleh lihat. Tapi macam Cik Faizal kata, kalau kita go for new brand, definitely harga memang akan tinggi sebab kadang-kadang stok daripada luar negara tak dapat masuk ke Malaysia, and then disebabkan itulah harga melambung. Ya, permintaan pula yang tinggi pula kan zaman sekarang ni kan. Baik. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Cik Faizal dan juga Cik Muhammad Rizman dengan perkongsian itu tadi. Jadi kita harapkan solution yang dapat dibuat oleh Cik Faizal tu dapat berbincang dan insya-Allah kita doakan dimurahkan rezeki kan dalam kesukaran kita untuk nak dapatkan gadget untuk anak-anak ni. Kita tahu memang pegit, kalau nak ambil duit tabung pun dah habis, tapi kita doakan akan ada rezeki-rezeki lain yang akan dapat. Mudah-mudahan anak dapat belajar dengan baik. Terima kasih bersama dengan tetamu kita Cik Faizal dan juga Cik Muhammad Rizman. Terima kasih banyak. Okey, sama-sama Cik Haizal dan Cik Muaz. Baik. Sama-sama NTV7. Baik, dalam keadaan ataupun waktu yang singkat ni Haizal, kita dah dapat lihat bagaimana dalam dua situasi yang berbeza. Jadi kita harapkan dalam keadaan begini daripada kita marah kepada cikgu, marah pada pihak sekolah dan sebagainya, apa kata kita cari solusi terbaik. Bagaimana untuk kita ajak anak-anak kita ni agar pembelajaran mereka ni lebih selesa. Ya, maksudnya bila ada benda macam ni dia lebih rapat dengan cikgu sebenarnya. Pertanyaan tu orang kata lebih dekat. Baik, kita akan sambung lagi selepas ini berkenaan dengan kelas dalam talian. Jadi untuk anda terus kekal menonton Breakfast at 9 PM di NTV7.
Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami dalam Breakfast at 9 PM bersama dengan Muaz dan juga Haiza. Topik yang kami bawakan di Cool FM minggu lepas membincangkan mengenai permasalahan yang berlaku dalam pembelajaran PDPR ini. Betul. Jadi kita dah dengar dari pelbagai sudut, dari sebelah cikgunya pun sama, dari sebelah ibu bapa dan juga pihak kerajaan juga sentiasa menyediakan jalan terbaik lah agar adik-adik kita ni dapat sekolah semula dan juga kalau di rumah pun dapat bersekolah tu dalam keadaan yang tenang walaupun ada pelbagai cabaran. Sebab cabaran ni adalah norma baru. Ya. Dalam norma baru Haiza pasti akan ada cabaran-cabaran yang kita tak pernah rasai. Yelah, benda yang kita nak bertukar ke arah yang lebih baik, saya rasa inilah dia kita kena lalui. Contohlah, paling senang kita nak cakap dulu, orang kata beg berat. Sekarang dah tak ada dah beg berat tu. Kita dah melangkah ke satu step yang lain. Betul. Jadi mungkin yang ini lama-lama dah jadi biasa, kita tak tahu apa pula yang akan datang. Cuma sekarang kita mengharapkan kekangan daripada segi internet, kekangan daripada segi tablet dan sebagainya. Muaz, saya rasa mungkinlah ada influencer-influencer ataupun rakan-rakan selebriti yang boleh sama-sama bekerjasama, mungkin boleh buat CSR juga, kumpulkan mungkin ada di antara anda yang dah tak pakai gadget lama, kumpul kat satu tempat dan boleh diagihkan kepada mereka yang memerlukan. Betul. Dan selain daripada itu juga ibu bapa, saya harapkan kita dah boleh ubah mentaliti kita seperti yang baru ni. Sebab kalau dulu kita semua sedia maklum bahawa hantar anak pergi sekolah, okey, biar cikgu yang settlekan 100%. Tapi sekarang ni mentaliti kita kena tukar. Kita adalah cikgu sampingan kepada anak-anak kita. Kita dah tak boleh berikan 100% kepada cikgu sebab di dalam talian tu apa saja yang kita boleh dapat. Kalau dapat 40% ataupun 20% pun okey. Jadi selebihnya adalah tambahan daripada anda selaku cikgu sampingan yang akan terus mengajar semampu mana yang boleh. Saya bangga ada title tu, cikgu interim, saya suka. Sebab bapak cikgu saya tak jadi cikgu. Tapi bila ada macam ni dapatlah merasa mengajar anak juga. Dan pastinya bila berada di rumah dengan anak-anak, belajar di rumah, bila lama-lama saya rasa isu ni berlaku pun juga Muaz. Sebab mungkin murid tahun 1 yang baru masuk tahun ni. Saya rasa yang tahun 2, tahun 3, yang dah 9 tahun, saya rasa diorang dah semakin terbiasa dan semakin okey. Kadang-kadang mak ayah dekat sebelah pun dia kata, jangan kacau, dia tengah nak fokus. Betul. Ada yang macam tu. Yes. Dan selain daripada itu juga kalau kita tengok Haiza, dah ada pelbagai alternatif yang telah pun dibuat. Yang pertama kita tengok pelbagai alternatif yang dibuat oleh cikgu melalui YouTube. Tahniah kepada cikgu-cikgu semua. Dan paling terbaru juga kami nak kongsikan melalui Didik TV and NTV7 yang sebelum ini hanya 3 jam kita berikan sehari, tapi bermula pada hari Rabu ini akan ada 5 jam untuk Didik TV dan ianya akan bermula daripada Isnin sampailah hari Ahad. Jadi adik-adik kita semua boleh duduk depan NTV7 tu untuk tengok Didik TV ni dan kita boleh lihat bagaimana pembelajaran yang diberikan. Maksudnya kalau tak ada gadget ataupun tak sempat bersama dengan cikgu, ini antara salah satu alternatif lain yang baik untuk anda. InsyaAllah. Kita pastilah majoriti rakyat Malaysia ada televisyen. Jadi ini antara satu penyampaian atau pendekatan yang terbaik untuk pelajar-pelajar satu Malaysia. Okey, baik. Dan esok kita nak ingatkan kepada anda, jangan lupa untuk dengarkan kami di Cool FM bermula jam 6 pagi. Kita nak kupas Cool Talk kita pagi esok berkenaan dengan PKP. Benarkah PKP 2.0 ini tidak berkesan? Adakah anda dah ready dengan PKP penuh? Okey. Jadi ini juga antara kabar-kabar angin yang bermain di media sosial. Adakah kita akan ber-PKP penuh yang mana ekonomi kita juga akan ditutup sementara waktu seperti PKP yang awal dulu? Semuanya persoalan dan juga jawapannya akan kami bawakan untuk anda besok bermula 6 pagi bersama AG, Haiza dan Muaz. Yes. Terima kasih kerana menonton Breakfast at 9 PM di NTV7. Kita jumpa lagi. Selamat malam.